Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 28 Mac 2020. 10 pesakit COVID-19 di Sabah telah sembuh dan tiga daripadanya disandarkan dan 6 di Lahad Datu dan 1 di Tawau. Sehingga semalam Sabah catat 10 kes positif baru menjadikan kes keseluruhannya pesakit COVID-19 di Sabah 182 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, pertambahan kes baru itu dikesan di Kota Kinabalu dengan 2 kes, Beaufort 1 kes, Tawau 3 kes, Putatan dan Kunak masing-masing 2 kes. Tawau masih mencatat jumlah kes terbanyak iaitu 53 kes dengan 1 kematian. Bilangan kes yang dilaporkan setiap hari di negeri ini tidak menggambarkan keadaan sebenar disebabkan ujian yang dijalankan oleh Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu adalah terbatas kerana kekurangan reagen bermula Isnin sehingga Khamis. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung dalam kenyataan media berkata, semua pergerakan dan pengangkutan perkhidmatan penting dan barangan keperluan penting seperti makanan, sayur-sayuran dan ikan antara daerah adalah dibenarkan. Katanya pergerakan dan pengangkutan barangan keperluan penting antara negeri dan negara jiran juga dibenarkan tertakluk peraturan yang ditetapkan. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Pusat Kawalan COVID-19 Sabah di Kota Kinabalu. Pergerakan lebih 4,000 penduduk di Pulau Gaya, Kota Kinabalu akan dihadkan bermula hari ini bagi tempoh 3 hari bagi membolehkan pemeriksaan kesihatan dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terhadap semua penduduk. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, tindakan pengasingan itu dilakukan atas nasihat KKM berikutan terdapat penduduk disyaki positif COVID-19. Sepanjang tempoh tersebut, bantuan makanan dan barangan keperluan penduduk akan disalurkan oleh pejabat ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Aru, manakala mereka yang perlu ke Tanah Besar Kota Kinabalu untuk tujuan perubatan perlu memohon kebenaran pihak polis yang akan mengawal sekitar pulau berkenaan. 4,000 orang yang akan dijalankan pemeriksaan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan dengan dibantu oleh pihak polis selama 3 hari, hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Pada hari ini saya nak membuat tinjauan lebih dekat berhubung dengan aspek keselamatan dan juga bantuan-bantuan atau tindakan yang pihak polis boleh ambil. Datuk Zaini menyatakan demikian dalam sidang media di Pelabuhan Polis Marine Kota Kinabalu. Beliau juga memaklumkan setakat ini 13 orang ditahan kerana tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan sejak 18 hingga 26 Mac termasuk 8 pemancing di daerah Kudat. Mereka didapati memancing untuk tujuan rekreasi dan tidak mematuhi PKP. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam, sebanyak 46,743 buah kenderaan telah diperiksa dalam sekatan jalan raya di seluruh negeri dan daripada jumlah tersebut, 1,194 buah kenderaan diarah patah balik ke rumah masing-masing kerana tidak mempunyai alasan kukuh keluar rumah. Penularan jangkitan COVID-19 di Keningau, khidmat pesakit luar di Hospital Keningau akan beroperasi di Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Keningau. Sehubungan itu, penduduk di daerah itu dikehendaki ke PKK Keningau untuk mendapatkan khidmat pesakit luar. Menurut pakar Perubatan Kesihatan Awam yang juga pegawai PKK Keningau, Dr. Muhammad Nur Haizam Ahmad Narawi, langkah tersebut bagi menghadkan pergerakan sekaligus membendung penularan COVID-19 dalam kalangan pelawat, pesakit dan kaki tangan hospital. Pihak Hospital Keningau telah pun mengambil keputusan untuk menutup jabatan pesakit luar dan memindahkan perkhidmatan tersebut ke Hospital Lama Keningau yang merupakan Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau sekarang, bertujuan untuk memberikan sedikit kelonggaran kepada pesakit kita supaya tidak terlalu ramai pesakit yang hadir ke Hospital Keningau dan pesakit boleh mendapatkan rawatan dan juga perkhidmatan pesakit luar di tempat ini buat sementara waktu. Beliau ditemui pemberita RTM di PKK Keningau. Dr. Muhammad turut menasihatkan orang awam agar membudayakan gaya hidup sehat di rumah bagi memastikan kesihatan diri terus terjamin. Masyarakat di pendalaman Keningau, Tenem, Nabawan dan Tambunan perlu terus patuh larangan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam memastikan daerah berkenaan bebas COVID-19. Saya amat
bangga kerana di Keningau masih lagi zero. Tambunan masih zero. Pensiangan masih zero. Tanam masih zero. Jadi seboleh-boleh kita maintain. Jangan ada mangsa COVID-19 di sini. Seboleh-boleh layaknya. Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau turut mencadangkan kerajaan agar mempertimbang untuk membenarkan operasi kedai menjual alat ganti kenderaan bagi keperluan menyelenggara kenderaan yang merupakan salah satu keperluan penting. Beliau juga berharap penyaluran bantuan penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman dipercepat untuk kegunaan petugas barisan hadapan di kawasan luar bandar. Datuk Jeffrey ditemui pemberita RTM selepas taklimat ringkas di Pusat Kawalan Operasi Pejabat Daerah Keningau. Selepas majlis taklimat, beliau menyampaikan bantuan keperluan harian kepada para petugas di Pejabat Kesihatan Keningau. Berkeliaran di sekitar ibu negeri tidak mempunyai akses tetap kepada kemudahan asas kebersihan seperti tandas serta bilik mandi menyebabkan gelandangan mudah terjejas kepada wabak COVID-19. Subuhan itu, gelandangan tidak boleh diabai dan perlu dibantu bagi mengelak jangkitan COVID-19 dalam kalangan mereka. Prihatin terhadap kesihatan gelandangan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menerusi bilik operasi kawalan COVID-19 menempatkan mereka di pusat sementara yang lebih selamat. Pusat tersebut terletak di Taman Rose Garden dengan 11 gelandangan termasuk 2 gelandangan wanita ditempatkan di pusat itu. Sebelum ni diorang ditempatkan di Dewan Sembulan. Lepas tu terima kasih jugalah kepada pihak Japan sebab diorang bagi di rumah kerajaan untuk tumpangan rumah gelandangan ni lah. Selain kemudahan tempat tinggal yang selesa, makan minum mereka juga terjaga. Kami ucap terima kasih banyak-banyak lah kerana kerajaan kasih kami ini pun untuk kebaikan kami juga. Artinya kalau kami kena penyakit itu susah juga kan. Kami ucap banyak-banyak terima kasih. Terima kasihlah kepada DBKK Kebajikan yang rela jaga kami lah. Keperluan asas kesemua penghuni diurus Jabatan Kebajikan Negeri. Polis Beluran memperketat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP meskipun tahap pematuhan larangan PKP di daerah itu amat memuaskan, terutama pada sebelah malam. Ketua Polis Daerah Beluran Superintendent Kasimuda berkata penguatkuasaan dibahagikan kepada 4 pasukan pemantau di bawah pengawasan Ketua Balai Telupit, Botition, Tagas-Tagas dan Daerah Kecil Paitan. Penguatkuasaan dibantu anggota Batalion 20, Pasukan Gerakan MPGA Beluran, Pasukan Sukarelawan Malaysia Rela, Angkatan Pertahanan Awam EPM, Pejabat Kesihatan Kawasan Beluran dan Majlis Daerah Beluran. Untuk hari-hari yang waktu-waktu yang puncak ni, kita adakan snake check untuk menghalang kemasukan secara beramai-ramai dan kita akan ambil particulars lah. Sebab sebenarnya kita akan mula menguatkuasakan dan mula memberi penekanan yang lebih kepada semua penduduk-penduduk di bawah pentadbiran IPD Beluran ni. Beliau ditemui pemberita RTM ketika pemantauan PKP di salah sebuah mesin pengeluaran wang ATM di Beluran. Seramai 242 petugas daripada pelbagai agensi keselamatan di Beluran dikeras sepanjang tempoh PKP yang berakhir 14 April ini. Pihak Istana Negeri tampil menyantuni kaki tangannya termasuk anggota keselamatan yang bertugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ itu disampaikan setiausaha sulit kepada Yang di-Pertuan Negeri Perangkap Bendahari Kehormat YNJ Haji Abinan Asli. Seramai 70 kaki tangan dan anggota keselamatan menerima sumbangan berupa beras. Haji Abinan berharap sumbangan tersebut membantu meringankan beban anggota sepanjang penguatkuasaan PKP. Dalam pada itu, YNJ turut menyumbang wang tunai kepada 351 penerima di 5 daerah iaitu Pitas, Nabawan, Tuaran, Kinarut dan Kota Marudu yang terjejas sepanjang PKP. Yayasan tersebut juga menghulur sumbangan berupa sarapan pagi kepada anggota keselamatan yang bertugas di 5 pos kawalan sekitar Kota Kinabalu. Tidak dilupakan sumbangan makanan kepada petugas berita ehwal semasa BES RTM Sabah yang bertugas sepanjang PKP.
golongan asnaf tidak tercicir dalam menerima sumbangan keperluan asas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 14 April depan. Pertubuhan bukan kerajaan NGO My Fund Action antara NGO yang menghulurkan bantuan 50 kotak keperluan asas dan 1,000 kampit beras kepada 41 buah keluarga di Manggatal, Tuaran, Pitas dan Gereja BCCM Sulaman. Pengerusi My Fund Action Siti Lin Saleh berkata pihaknya giat membantu golongan asnaf dan orang kurang upaya OKU yang terjejas pendapatan dan keperluan harian sepanjang pelaksanaan PKP. Inilah masanya untuk siapa-siapa pun di luar sana kita memberikan keprihatinan kita. Tidak kisah pada bangsa atau berbeza bangsa, agama ataupun kepercayaan. Rata-rata penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur atas keprihatinan syarikat NGO itu dalam menghulur bantuan. Artinya terima kasih yang datang memberi bantuan NGO. Mudah-mudahan selamat selama-lamanya. Anak saya itu satu saja perempuan. Itulah kasih makan saya begitu. Karena saya bukan ada dapat lagi bergerak begitu begini. Cuci kain saya, mandi saya, karena mata saya bukan nampak lagi. Terima kasih kerana membantu. Semoga selamat, sentiasa dilindungi. Ibu bapa saya sedang terlantar sudah lama. Saya juga rasa terharu dan ucapkan baik-baik terima kasihlah kepada semua NGO yang sudi membantu kami biarpun sedikit. Sangat terharu. Saya jujur mengatakan saya pun seorang ibu tunggal. Jadi saya berharap mana-mana yang akan memahami sekiranya ada sudi membantu, kami terima walau sedikit sebanyak. Misi bantuan ini bukan sahaja membantu penduduk yang risau akan kekurangan bekalan keperluan harian, sekaligus membantu mengurangkan pergerakan orang ramai keluar daripada rumah. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan baru-baru ini. Ingat, kekalkan keberadaan anda di rumah, stay at home, jangan merayau. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Nur Hazim Maradik. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.